Hari ini kita akan tengok beberapa kesalahan bahasa dalam bahasa Melayu. Yang pertama kita fokus kepada kata sendi nama. Okey, yang pertama, bergayut di dinding. Salah. Sepatutnya bergayut pada dinding. Barulah betul. Okey. Jangan gunakan selain daripada. Gantikan dengan lain daripada ataupun selain. Di dalam pelbagai bidang. Salah. Di dalam ni merujuk kepada tempat. Pelbagai bidang ni bukannya tempat. Jadi, kita gugurkan kata sendi di terus kepada dalam pelbagai bidang. Barulah betul. Okey, sebahagian dari pekerja. Okey, dari, ingat ATM. Okey, ini untuk dari ATM. Iaitu arah, tempat, masa. Jadi pekerja bukannya arah, bukannya tempat dan juga bukan masa. Jadi sepatutnya sebahagian daripada pekerja. Okay, sebahagian daripada pekerja. Okay. Di dalam jangka masa panjang. Jangka masa panjang bukannya tempat. Jadi tak perlu ada di. Dalam jangka masa panjang. Okay, betul. Dikenakan pada pegawai. Salah. Sepatutnya dikenakan kepada pegawai. Di antara matlamat. Salah. Sepatutnya antara matlamat. Satu lagi, antara, jangan kita gandakan. Contoh antara matlamat. Kalau antara matlamat, salah. Hanya antara matlamat. Yang ini barulah betul. Dari merompak, tengok balik ATM. Jadi merompak bukan arah, bukan tempat dan juga bukan masa. Jadi daripada merompak. Kerjasama di antara negara. Sepatutnya kerjasama antara negara. Di suatu masa. Bukan. Di ni bukan untuk digunakan bagi merujuk kepada masa. Di merujuk kepada tempat, contohnya di jerantut, di dalam bilik. Jadi merujuk kepada tempat. Masa bukan tempat. Jadi kita gunakan pada suatu masa. Berkisar terhadap. Salah. Sepatutnya berkisar tentang. Barulah betul. Perbezaan penggunaan terhadap dan juga tentang. Terhadap mesti diikuti dengan benda konkret ataupun kita boleh pegang. Contoh terhadap ibu bapa. Jadi kita boleh pegang ibu bapa. Jadi kita gunakan terhadap. Kita tak guna tentang ibu bapa. Salah. Tentang guna untuk abstrak. Contohnya tentang cara. Tentang kisah lampau. Jadi benda abstrak. Kita hanya boleh bayangkan. Kalau terhadap ni untuk konkret. Benda yang kita boleh pegang. Berpindah di tempat. Sepatutnya berpindah ke tempat. Dari Jepun, bukan daripada Jepun. Di dalam peperiksaan, salah. Sepatutnya dalam peperiksaan. Kalau di dalam dewan peperiksaan, betul. Kerana dewan merujuk kepada tempat. Jadi boleh kita gunakan kata sendi nama di. Di dalam dewan peperiksaan. Antara Ali dan Abu. Kalau antara mesti berganding dengan kata sendi nama dengan. Antara Ali dengan Abu. Betul. Yang ni salah. Surat dari ibu. Salah. Surat daripada ibu. Dari pagi hingga ke petang. Salah. Dari pagi hingga petang. Betul. Dari pagi ke petang. Kita kena pilih salah satu hingga atau ke. Kata penguat. Kalau kata penguat, paling sekali tidak boleh hadir dalam satu ayat. Jadi paling ter. Tak boleh lah. Kena buat terindah ataupun paling indah. Paling tersekali tidak boleh berada dalam satu
ayat. Bukan baik, tidak baik. Bukan, ini kata nafi. Bukan. Kalau bukan digunakan hadapannya kata nama. Contoh, bukan dia. Bukan awak. Baik ni kata adjektif. Jadi, apabila kata adjektif, kita guna kata nafi tidak. Tidak baik. Kata nafi tidak juga boleh kita kan dengan kata kerja. Contohnya, tidak makan. Dia tidak makan sayur. Betul. Bukan boleh hadir dengan kata kerja tapi menunjukkan pertentangan. Contoh, dia bukan membaca tetapi tidur. Yang tu boleh. Kalau menunjukkan pertentangan. Seterusnya, kelewahan bahasa. Bahasa yang lewah. Menunjukkan berlebih-lebihan. Yang pertama, stesen minyak, stesen minyak. Salah. Kalau macam ni kita ambil yang pertama saja kita gandakan. Jadi, stesen minyak. Keseluruhan sudah membawa maksud jamak. Jadi, keseluruhan penduduk ataupun penduduk. Sejak daripada dulu. Salah. Sepatutnya sejak dulu atau dari dulu. Sederetan sudah menunjuk makna yang jamak, jadi tak perlu kita gandakan. Sederetan rumah ataupun rumah-rumah. Sebahagian peserta-peserta pun salah. Sebahagian peserta ataupun peserta-peserta. Menerangkan tentang. Salah. Membincangkan tentang pun salah. Kita gugurkan tentang. Menerangkan apa? Menerangkan masalah. Menerangkan cara. Menerangkan kebaikan. Terus kepada apa? Jangan tentang. Menerangkan tentang, membincangkan tentang, salah. Kecuali berbincang tentang. Betul. Kalau menerangkan, ada kan tu, terus kepada apa? Menerangkan masalah. Menerangkan cara. Saling bantu-membantu salah kerana saling ni sudah membawa maksud berturutan. Sepatutnya saling membantu ataupun bantu-membantu. Koleksi sudah membawa maksud yang jamak, jadi koleksi lagu atau lagu-lagu. Umpama sebagai lewah, pilih salah satu. Umpama rumah ataupun sebagai rumah. Kebanyakan sudah membawa maksud jamak, jadi tak perlu gandakan. Kebanyakan murid atau murid-murid. Ramai murid-murid salah. Ramai tak perlu lagi digandakan. Ramai murid ataupun murid-murid. Beberapa pun samalah. Beberapa langkah ataupun langkah-langkah. Yang ini betul. Semua murid, semua. Jadi semua murid. Bukannya semua murid. Semua murid betul ataupun murid. Pelbagai insentif ataupun insentif. Baru dah betul. Inisiatif dengan insentif membawa maksud yang berbeza. Kalau inisiatif, maksudnya daya usaha yang mula-mula. Kalau insentif ni, maksudnya macam galakan ataupun hadiah. Beralaskan dengan. Salah. Sepatutnya beralaskan surat khabar ataupun beralas dengan surat khabar. Demi untuk tak boleh ada sekali. Pilih salah satu demi atau untuk. Lain-lain inisiatif. Salah. Sepatutnya inisiatif lain. Sama juga dengan bangsa lain. Bangsa-bangsa lain. Betul. Bukannya lain-lain bangsa. Salah. Bangsa-bangsa lain. Inisiatif lain. Langkah-langkah lain. Antara agensi-agensi salah. Kalau antara tak perlu kita gandakan. Antara agensi. Betul.
Banyak murid-murid, salah. Banyak murid ataupun murid-murid, betul. Senarai nama-nama, salah. Senarai sudah membawa maksud jamak. Jadi senarai nama ataupun nama-nama. Okey, mengumpulkan maklumat-maklumat, salah. Sepatutnya mengumpulkan maklumat. Mengumpulkan ni sudah menunjukkan benda yang jamak. Jadi mengumpulkan maklumat. Tak perlu mengumpulkan maklumat-maklumat. Salah dari segi tata bahasa. Mengumpulkan maklumat, betul lah. Kata pemeri ada dua. Ialah dan juga adalah. Okay, ialah mesti di hadapannya kata nama. Kalau adalah hadapannya kata adjektif ataupun kata sendi nama. Kata pemeri adalah tak boleh diikuti dengan kata kerja. Contoh, adalah dimaklumkan bahawa. Salah. Dimaklumkan ni kata kerja. Terus kepada dimaklumkan bahawa. Ataupun dengan ini dimaklumkan bahawa. Kalau adalah dimaklumkan bahawa, salah. Kata kerja dimaklumkan. Tak boleh. Adalah tak boleh diikuti dengan kata kerja. Adalah cangkul, gunting dan penyodok. Ini semua kata nama, bukan kata adjektif, bukan kata sendi nama. Jadi kata nama guna ialah. Ialah cangkul, gunting dan penyodok. Okey, kata bilangan dan juga penjodoh bilangan. Berbanyak terima kasih. Salah, sepatutnya berbanyak-banyak terima kasih. Setengah pihak. Salah, sepatutnya sesetengah pihak ataupun setengah pihak. Ini betul. Setengah-setengah sama maksud dengan sesetengah. Sesetengah pihak, betul. Setengah-setengah pihak pun betul. Setengah pihak, salah. Setengah murid pun salah. Okay. Helai stocking. Ejaan stocking hujung mesti huruf G. Stocking, bukan stocking. Kalau tak ada huruf G, salah. Stocking, betul. Okay. Bukan helai stocking, tapi pasang stocking. Stocking ada dua. Gunalah pasang stocking. Beberapa murid. Okay, salah. Sepatutnya beberapa orang murid. Kedua-dua ibu bapa, salah. Sepatutnya kedua-dua orang ibu bapa. Ketiga-tiga orang pelajar, betul. Kalau ketiga-tiga pelajar, salah. Ketiga-tiga orang pelajar, betul. 1,5 jam, salah. Sepatutnya 1 jam setengah, betul. Biasa kalau pecahan, kita letak bahagian hujung. Contoh, 1 jam suku, 1 jam setengah. Hukum DM, asam laksa. Salah, sepatutnya laksa asam. Okay, apa-apa perkataan mini, mesti buat macam ni. Bas mini, perpustakaan mini, kedai mini, stadium mini. Kain sutera batik. Salah, sepatutnya kain batik sutera. Rebus ubi ni perbuatan. Kalau merujuk kepada makanan, ubi rebus. Sama juga dengan panggang pulut, pulut panggang. Pulut panggang merujuk kepada makanan. Panggang pulut, perbuatan. Panggangkan pulut. Sama juga dengan pisang goreng, goreng pisang. Pisang goreng, makanan. Goreng pisang, perbuatan. Negara terbit matahari, salah. Sepatutnya negara matahari terbit. Dikagumi oleh saya, salah. Kalau di oleh hanya untuk ayat pasif bagi kata ganti nama diri orang ketiga sahaja. Contoh, diambil oleh mereka. Boleh. Diambil oleh kamu, salah. Kamu kata ganti diri kedua, bukan kata ganti nama diri ketiga. Jadi, kamu ambil. Sama juga macam kata ganti nama diri
pertama. Dilaksanakan oleh tuan hamba. Salah. Tuan hamba laksanakan. Betul. Tuan hamba ni kata ganti nama diri kedua. Jadi tuan hamba laksanakan. Kerajaan perkenalkan. Salah. Kerajaan kata ganti nama diri ketiga. Sepatutnya diperkenalkan oleh kerajaan. Betul. Kalau kerajaan perkenalkan, salah. Ibu masak. Ibu merupakan kata ganti nama diri ketiga. Sepatutnya dimasak oleh ibu. Pemilik-pemilik rumah alami. Salah. Sepatutnya dialami oleh pemilik-pemilik rumah. Pemilik-pemilik rumah merupakan kata ganti nama diri ketiga. Guru mereka berikan. Salah. Diberikan oleh guru mereka. Kata ganti nama diri ketiga. Sama juga dilakukan oleh remaja. Dikecapi oleh rakyat. Dipanggil oleh pihak polis. Betul. Kalau pihak polis panggil, salah. Rakyat kecapi, salah. Remaja lakukan, salah. Kerana remaja, rakyat, pihak polis merupakan kata ganti nama diri ketiga. Jadi perlu ada di kata kerja tambah dengan oleh. Pen kamu terambil oleh saya. Kalau terambil, ada oleh. Okay. Pen kamu terambil oleh saya. Betul. Jangan gugurkan oleh. Kalau pen kamu terambil saya, salah. Pen kamu terambil oleh saya. Betul. Jangan kita gugurkan oleh apabila dalam ayat pasif kata kerja ter. Mesti ada ter oleh. Pen kamu terambil oleh saya. Kata ganti nama kita dengan kami. Okay. Membawa maksud yang berbeza. Contoh, okay, kita kami ni jamak. Contoh kumpulan, ini kumpulan A. Ini kumpulan B. Okey, kalau kami kumpulan A sahaja atau kumpulan B sahaja. Kalau kita, maknanya kumpulan A ni bergabung dengan kumpulan B. Maknanya semua sekali. Kalau kami, hanya kumpulan A sahaja atau kumpulan B sahaja. Itu kami. Kalau kita, semua sekali. Kumpulan A ni bergabung dengan kumpulan B. Hamba dan patik berbeza penggunaannya. Kalau hamba, rakyat biasa bercakap dengan rakyat biasa. Contoh, hang tuah bercakap dengan hang leki. Guna hamba. Kalau patik, rakyat biasa bercakap dengan golongan istana seperti raja, permaisuri ataupun tuan puteri. Contoh, dayang bercakap dengan tuan puteri akan menggunakan patik. Ataupun contoh, saya nak bercakap dengan raja. Jadi saya kena guna patik. Okay. Ianya tak boleh digabungkan macam ni. Kena guna ia atau nya sahaja. Tak boleh gabungkan. Okay. Ianya maksudnya dia. Kata ganti nama diri ketiga. Ia gunakan untuk manusia. Jangan guna tempat benda lain. Ia kita guna untuk manusia. Ia ni dia. Jadi guna untuk manusia. Contoh, saya ada kucing. Ia diberi nama Comot. Salah. Kucing tu bukan manusia. Ia kita guna untuk manusia. Okay, kata ganti nama tak tentu. Okay, contohnya di mana, berapa, mana. Hujung ayat mesti tanda soal. Kerana ini semua kata tanya. Jadi perlu ada tanda soal. Kalau hujung tu ayat penyata, jadi kita perlu titik, jangan guna di mana. Tukar jadi di mana-mana, barulah boleh titik. Kalau berapa, tukar jadi beberapa, barulah titik. Mana? Hujung ayat tanda soal. Kalau mana-mana, hujung ayat mesti titik. Perimbangan kata.
Okey, dari berganding dengan ke. Daripada berganding dengan kepada. Antara mesti ada kata sendi nama dengan. Okey, kalau sini hari, sini pun mesti hari. Kalau sini sehari, sini pun mesti sehari. Okey, kalau contoh macam ni, dari hari ke sehari, salah. Tak sama. Dari hari ke hari, betul. Ataupun dari sehari ke sehari, betul. Memandang ke kiri dan kanan, salah. Sepatutnya memandang ke kiri dan ke kanan. Ataupun memandang kiri dan kanan. Barulah betul. Dari masa ke semasa, salah. Dari masa ke masa, betul. Ataupun dari semasa ke semasa, betul. Kalau dari masa ke semasa, salah. Tak sama, masa, semasa. Jadi salah. Masa-masa, betul. Semasa-semasa, betul. Dari mesti berganding dengan ke. Daripada, kepada. Antara, dengan. Contoh ayat, tidak ada perbezaan yang besar antara pendapatnya dengan pendapat saya. Ada antara, ada dengan. Kesalahan kata hubung. Contoh, pihak bomba ke tempat kejadian supaya memadamkan api. Salah, sepatutnya pihak bomba ke tempat kejadian untuk memadam api. Dalam ayat yang dititik, contoh ayat penyata, kan titik. Kita jangan letak kata tanya. Bila ni kata tanya. Jadi kalau dalam ayat penyata, contohlah, kamu sampai bila? Ini ayat tanya. Kalau kamu jumpa kata tanya dalam ayat yang hujungnya titik, kamu tukar. Contoh kalau bila ni, tukarlah menjadi apabila. Baru jadi boleh titik. Kalau bila ni kata tanya. Jadi ayat tu mesti diakhiri dengan tanda tanya. Sama ada dan. Ini menunjukkan pilihan. Kamu perlu memilih sama ada nak ambil barang ini atau barang itu. Jadi jangan guna dan. Sama ada ni kena buat pilihan. Nak yang mana satu. Kamu kena buat pilihan. Jadi guna atau. Jangan guna dan. Oleh kerana, salah sepatutnya. Oleh sebab ataupun kerana saja. Tapi kerana tak boleh berada hadapan ayat. Oleh sebab tak boleh berada tengah ayat. Sebab pun sama, tak boleh berada tengah ayat. Kerana saja boleh berada tengah ayat. Okay, jika sekiranya, kalau kamu jumpa dalam ayat, jika sekiranya, salah. Kena pilih sama ada jika atau sekiranya.